Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita nak sambung dalam podcast kita, iaitu podcast promo video 825 frasa dialek bahasa Arab Hijazi yang digunakan di Mekah, di Madinah dan juga di Jeddah. Jadi jangan lupa dapatkan video ni. Kami masih kekal lagi video ni dengan harga RM20. Kami kumpul 825 boleh bantu perasa 825 perasa boleh bantu untuk bertutur di Mekah, di Madinah dan di Jeddah. Kalau tuan-tuan memang mutawif bersama baru nak bawa orang, boleh cuba-cuba belajar lah, cuba boleh praktis kat sana. Siapa saja yang minat boleh dapatkan dengan harga yang RM20 saja. Boleh lihat pada link yang tertera dekat bawah, dekat ruang description tu nanti, insya-Allah. Okey, insya-Allah hari ni kita nak bincang topik menarik. Topik ni saya rasa sangat penting sebab ini antara penghalang utama lah kita kata yang menyebabkan orang dia tak survive dalam dia belajar apa-apa bahasa yang dia suka. Kerana biasalah dalam kehidupan ni orang nak menyebarkan agama Islam sekalipun, Rasulullah suka, para Nabi pun dia tentang. Dan apa jua keadaan dia, kita akan wujud manusia-manusia toksik ni. Itu cabaran dia, dan itu sebenarnya satu kemanisan. Jadi kemanisan lah apabila kita berjaya ignore mereka ni. Jadi kalau kita nak bincang hari ini adalah hari ini episod yang ke-7. Kita ada 20 episod. Ini dah episod yang ke-7. Kita nak bincang tips berhadapan dengan nazi-nazi bahasa ni. Apa nazi bahasa ni apa ni? Nazi bahasa ni dia orang yang ada penyakit lah kita kata. Dia ni kerja dia nak sibuk betulkan grammar orang. Dia rasa dia tu hebat dalam bahasa sampaikan dia ni tak membantu orang lain. Dia tak adalah buka kelas ke, kebanyakannya lah mungkin ada, tapi kebanyakannya tak adalah betul-betul buka kelas kan, dia sebab dia tak boleh. Dia tak kisah pada maklumat yang dia sampaikan, tetapi dia lebih penting kepada betul tak betul structure. Orang ni orang yang guru saya kata kadang-kadang kita jangan terlampau teknikal sangat. Bila kita terlampau teknikal sangat, kita lose the point, kebaikan yang ada. Itu sebenarnya kalau kita terlampau teknikal. Sebab pada Nabi orang buat dosa sekalipun, dia mengaku depan dia pun kadang dia buat tak dengar. Sebab Nabi itu bukan orang yang terlampau teknikal sangat. Kau boleh minta ampun ke Allah SWT, tak perlu nak bagi tahu aku. Nampak bagaimana Rasulullah itu menguruskan manusia. Sepatutnya kita begitu. Kadang-kadang kita lihat bahawa orang yang kita kata nazi bahasa ni, mereka ni tidak memberi peluang orang untuk survive, belajar bahasa ni, tapi akhirnya mereka hanya mengutuk saja, tetapi mereka tidak memberi manfaat untuk manusia itu belajar. Itu sebenarnya. Penyakit ni apa-apa bahasalah, Inggeris, Melayu jaranglah sebab orang Melayu memang jarang cakap. Tapi ada juga yang marah kita cakap campur-campur. Kena faham tuan-tuan, kenapa bahasa wujud? Dalam Quran Allah SWT sebut bahawa manusia ni berbilang bangsa. Allah jadikan berbilang kaum sebab apa? Supaya mereka itu saling kenal mengenal. Jadi tentu saja nak kenal mengenal ni ada satu cara dia adalah bahasa itulah sendiri. Kita belajar bahasa orang tu supaya kita kenal orang tu. Jadi kita bila kita ada bahasa, tujuan utama ialah maklumat tu sampai. Tujuan utama bukanlah structure yang kita baca tu betul, tetapi tujuan utama ialah maklumat sampai. Contoh baru-baru ni, saya bukanlah peminat sangat penceramah ni, tetapi saya rasa bukan isu besar lah. Untuk saya bukan isu besar. Adakah dia pandai berbahasa Arab atau tidak, itu bukan isu besar. Yang bahkan saya rasa video tu sendiri menunjukkan bahawa dia tu orang baik lah, sebab dia tu dipuji dalam majlis dia. Jadi kita jangan silap dalam menilai orang, atau kita saja nak cari salah orang, tunggu orang terjatuh. Betul dia asal tidak, tapi dia tidak ada keperluan untuk bercakap bahasa Arab sebab dia tak duduk di negeri Arab pun. Tapi itu tidak bermakna ilmu dia tentang agama itu kita bukan kurang. Kalau kita tak bersetuju berbeza aliran, saya pun juga berbeza aliran dengan dia pun, saya tidak melihat, tidak mendengar kuliah-kuliah dia, tetapi untuk kita menjatuhkan dia dengan mengatakan dia tidak pandai bercakap, itu bukan cara dia. Sebab itu ciri-ciri nazi.
Nazi ni dia, Nazi bahasa ni dia kerja dia apa? Kerja dia nak jatuhkan orang lain yang tak pandai bahasa. Ha. Okey, baik kita nak tengok kalau kita belajar dialek. Dialek ni saya tak pasti sangatlah sebab kita ni cuma kita kata dalam secara keseluruhan dia. Kita belajar apa bahasa pun. Termasuklah dialek pun kalau ya ada mungkin ada orang yang mengajar dialek juga kita kata silap lah ni sebagainya. Tapi itu tak penting. Saya pergi ke Mekah Madinah, alhamdulillah orang faham saya cakap. Itu sudah cukup. Saya dengar mereka cakap, mereka faham. Itu sebenarnya yang boleh. Tapi dari masa yang sama kalau masuk kita abaikan grammar, kita tak mau betulkan, kita betulkan. Cuma kita betulkan dengan cara perlahan-lahan lah supaya kita tak stres. Kita nak betulkan orang juga ada cara. Contoh macam saya, macam misal ada orang kata, okay, sekarang ini adalah bulan hari ke-11 bulan Ramadan. Misalnya kata, okay, saya kata pula balik, seperti mana Tuan kata tadi, kita sekarang alhamdulillah telah berada di 12 bulan Ramadan. Saya tak betulkan dia directly, tapi sebenarnya saya sedang betulkan dia. Sebab kita berhikmah, apatah lagi orang tu lebih tua daripada kita dan sebagainya. Itu cara dia. Kalau orang tu salah cakap, macam dia kata selalu budak-budak lah kalau dia letak bahasa apa-apa, dia letak apa saja. Tapi budak-budak tak apa, dia tak kisah kalau salah pun. Orang gelakkan dia pun dia tak kisah. Tapi bila dah makin besar dia akan rasa down. Macam kalau dia salah guna bahasa. Macam kadang orang kata that's mean. That's mean kan. Orang cakap sebenarnya that mean kan. Atau lebih kurang macam saya pun tak ingat. Tapi kita janganlah macam gelakkan dia. That's mean apa? Kita cuma yes, that means. Kita ulang balik. Ya, betul. Kita ulang balik perkataan dia tapi kita betulkan dia. Sebenarnya kita tengah betulkan dia. Tapi dia sendiri tak perasan. Atau dia perasan tapi dia tahu kita betulkan dia dengan cara yang baik. Macam orang kata, Assalamualaikum. Budak kecil kan cakap, kita pun taklah kata salah tu sebut. Kita cakap Waalaikumsalam. Esok kita bagi tu pula Assalamualaikum. Kita cuba ulang balik dengan benda dengan yang lebih baik sebab manusia ni suka perkara yang baik, cakap dengan baik. Nabi Musa alaihissalam disuruh pergi jumpa Musa dengan Harun pergi jumpa Firaun, cakap dengan kata baik. Bukan kata-kata kasar padahal itu orang yang jahat tu. Nampak? Sebab banyak kes dia berlaku. Bila orang sebut bila orang cuba cakap English di Malaysia ni, saya ada kawan kerabat yang pandai cakap tapi dia tak bagi manfaat kat saya. Bahasa Arab pun saya ada orang Melayu yang pandai cakap Arab, tapi bila saya cakap sikit dia gelakkan saya. Dia kata tak ada kecakap macam ni. Jadi akhirnya saya tak belajar dengan dia orang. Akhirnya saya belajar dengan siapa? Dengan orang Arab sendirilah, orang Arab duduk Malaysia lah. Di sana pun saya banyak bercakap pun dia orang banyak macam dia kata kalau saya bercakap ala tul dia kata berterusan maka saya akan dapat bahasa ni. Itu doa mereka kat sana. Kat Madinah pun ada orang yang bawa kereta kat dalam Madinah, Masjid Madinah, dia cakap benda yang sama. Jadi saya boleh pergi dengar kuliah kat sana dalam bahasa Arab. Sebenarnya tak ada masalah. Kita belajar bahasa jangan kisah pasal orang. Kalau kita kisah pasal orang, masa itulah kita akan down. Masa itulah kita akan stop belajar bahasa ni. Satu ada saya baca dalam post. Dia kata, you know why Chinese and Indian speak good English? Kenapa orang Cina dan orang India cakap English dengan bagus? Because they speak it. Sebab dia cakap. They don't even care about the grammar. Dia tak kisah pasal grammar. They do or does, have or has and so on. Dia tak kisah. They speak to communicate. Not to take at them. Dia tu bercakap untuk berkomunikasi. Bukan untuk ambil exam and they don't care whether it's right or wrong. Dia tak kisah salah ke betul. Tengok macam mana dia orang cakap. They speak just to make other people understand and proceed to the point. Yang penting dia faham. Orang faham. Kita tengok cakap bahasa Melayu pun kadang-kadang pelat tapi still orang faham. Itu main point bahasa. Tapi malah we Malays, kita orang Melayu ni, you speak wrong, pronoun is wrong, don't speak English lah, you don't know the grammar, malulah, shame lah. Ada orang pula yang memang terus cakap yang memang bukan Nazi grammar pula, tapi jenis yang memang tak boleh cakap bahasa lain. Ini bangsa, ini bahasa Inggeris, ini bahasa penjajah lah, kenapa cakap slang lah, kita gelakkan orang pula. Ada dua jenis. Jadi I'm not generalizing, dia kata, but it's what I see from my own people. Tapi ni orang ni cakap, saya bukan nak label-label orang, tapi ni memanglah orang macam ni. Jadi dia kata, just speak, don't even care about grammar, we are not talking and exam my friends. Jadi kita bukan nak we are not taking an exam my friends. Kita bukan nak ambil exam. Itu saya punya guru saya pernah yang belajar bahasa Arab Fusha di UM. Mudah-mudahan Allah sentiasa memelihara dia.
Dan Allah memberi balas, dia siap doa untuk anak saya semua supaya jadi pensyarah bahasa Arab. Itu masa tu anak saya kecil, baby lagi masa tu. Anak perempuan saya yang first tu. Jadi kita dapat bahawa mudah-mudahan Allah SWT merahmati orang. Dia kata jangan kisah, salah tak salah. Saya pun selalu bercakap dengan dia pun alhamdulillah ada orang Melayu, tapi alhamdulillah dia guru yang baik, bantu kita untuk bercakap. Kalau tidak, kebanyakannya mereka kekal terlampau macam kata kalau salah cakap ni satu yang aib dan sebagainya dan sebagainya. Saya rasa tidak begitu. Bahasa adalah bahasa, bahasa dan bahasa. Tetapi kalau tersalah pun tidak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting kita dapat sampaikan apa yang kita nak sampaikan. Kalau zaman sekarang pula orang upload pula benda salah orang, betulkan secara terang-terangan. Sebenarnya kalau betul nak betulkan tata bahasa orang, kita tak perlu buat naik pun gambar orang yang buat silap tu. Ni. Jadi dia sebenarnya orang ni harus kita panggil language bullies lah. Apa tu, orang pembuli dalam bahasa. Mereka tahu satu benda dan mereka tinggalkan. Mereka tahu satu benda, mereka bangga diri dan mereka salahkan orang lain nak tunjuk mereka ni sebenarnya bagus. Sebenarnya kebanyakan mereka ni antara orang yang introvert lah sebenarnya. Mereka ni orang pendiam sebenarnya asalnya. Itu sebenarnya. Mereka ni orang banyak kekurangan sebenarnya. Tetapi apabila dia dapat satu benda, dia mula naik. Dia mula keluar daripada kepompong dia start betulkan semua orang. Samalah belajar Mandarin. Ada kenalan saya, bahkan kerabat sendiri. Tak ada terror sangat pun Mandarin dia, tapi dia punya belagak, ya Allah. Itu kita kata, bukan kita nak kutuk orang bulan-bulan Ramadan ni, tapi kita nak bagi tahu berhentilah buat perkara ni kepada orang yang buat, dan kepada orang yang kena, abaikan mereka. Abaikan mereka sebab mereka bukan lingkungan yang baik untuk kita punya tumbuh seran. Kalau orang yang belajar misal kita panggil apa? Allahu Akbar. Polyglots yang belajar banyak bahasa, mereka tak kisah sangat pasal grammar pun sebenarnya. Polyglots ni, asalkan mereka dapat bercakap dan mereka dapat sampai mereka tiru dengan slang dan sebagainya. Itu kita belajar dengan cara meniru. Okey, jadi 7 ciri-ciri pelaku grammar ni kalau kita nak lihat ialah antara dia sering memakai kata-kata yang tidak lazim. Seorang grammar Nazi ni dia gemar pamerkan kemampuan dia berbahasa dengan menggunakan kata-kata yang tak lazim. Mereka pilih variasi kata yang tak umum untuk menunjukkan wawasan dia dalam dunia literasi, dan dia niat nak jadi contoh pada orang lain. Sedangkan kalau kita dalam bahasa ni paling mudah, paling bagus. Supaya orang faham. Itu sebenarnya paling mudah. Yang kita belajar frasa-frasa ringkas dalam podcast, dalam video yang kita jual tu harga RM20 saja. Jadi harga promosi dia kita bagi yang mudah-mudah supaya orang boleh tiru. Kita kata fin masjid, fin hammam, abra moyah. Benda-benda yang mudah kita boleh ringkas-ringkaskan. Dan satu lagi, dia orang ni, ya Allah, dia tak kisah pada maklumat. Bila dia baca artikel orang, dia tengok salah, dia komen. Dia tak baca habis, dia komen, dia kata salah ni, salah tu, salah ni. Kadang-kadang kita nak sampai ke maklumat pun kita pun turn down. Kita pun rasa jadi Allah, tak jadi nak cakap kat dia. Itu antara dia. Dan dia orang sebenarnya adalah orang introvert. Orang dengan keberadian introvert ni dia cenderung jadi grammar Nazi, berdasarkan research Amerika Syarikat. Jadi penelitian membuktikan ada hubungan mendalam antara tipikal keberadian dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan. Introvert ni apa tuan-tuan kalau kita nak tengok ya? Introvert ni maksud dia, kalau tengok dia kata actually they are a shy, reticent person. I'm an introvert and don't like public speaking. Sebenarnya asalnya dia orang ni orang introvert. Tapi akhirnya sebab dia dapat something, ada power baru lah kita kata kan. Dia gunakan untuk jatuhkan orang lain. Maksudnya orang yang selalu buat macam ni ada orang yang tak banyak kemahiran pun sebenarnya. Jadi dia utama grammar dibanding makna. Orang yang suka membetulkan orang lain ni dia utamakan tata bahasa dibandingkan maksud. Berlaku sudah menjadi kebiasaan dan dah luar kendali mereka, baik dalam percakapan ataupun dalam teks. Dia ni terganggu dengan trend bahasa yang kini. Kalau dalam benda short form dia tak suka. Dia suka check ejaan, tata bahasa berulang kali.
Sebelum posting kat media sosial, dia tak tahan dengan kesalahan grammar yang orang lain buat. Ini semua adalah ni. Jadi bagaimana nak tips sebenarnya? Tips sebenarnya tak banyak tips. Tips ialah dengan ignore mereka. Jangan jadikan mereka ini sebagai halangan untuk kita belajar. Bukan kita berjaya. Berjaya ni ukurannya satu benda yang abstrak. Yang penting dalam journey kita belajar apa saja bahasa, tak kira lah bahasa Tamil ke, bahasa Mandarin ke, Cantonese ke, Hokkien ke, whatever, name it, Hindustan ke, Urdu ke, whatever. Ini kehidupan tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan berhak nak belajar apa saja bahasa, nak belajar bahasa Jawa ke, bahasa Jawa halus ke, Bugis ke, apa, silakan. Dalam internet sekarang berlambak, yang berbayar, yang tak berbayar, tinggal nak belajar je. Jadi tuan-tuan sila jalan dengan orang kata tenang, dengan gembira, dengan ceria. Pergi tengok, kalau macam saya suka tengok, nak belajar sebab kawan saya di masjid macam ada orang Yaman. Saya bercakap bahasa Arab biasa dengan dia, saya tahu boleh belajar ijazi semua, tapi dia cakap Yaman. Jadi saya dengar pula, tengok musalsalat Yaman, belajar pula. Sedikit-sedikit yang at least kita tahu, oh ni Yaman cakap macam ni. At least. Yaman pun tak ada beza sangat pun dengan Saudi pun. Cuma dia cakap laju macam tu, kita kena biasakan hal hingga kita tengoklah musalsalat semua, series-series yang ada kat dalam YouTube, kat dalam internet tu berlambak-lambak hingga nak belajar saja. Daripada kita habiskan masa pergi tengok pasal rumah tangga orang, baiklah kita buat satu benda yang boleh membaiki diri kita jadi lebih baik. Mungkin kita boleh ajar kat orang dapat manfaat, pergi cari makan kat sana ke, pergi belajar kat sana, kita juga dapat pahala dia mudah-mudahan. Okey, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kita nak bincang ringkas. Kita lebih pada nak cerita, jangan mengalah lah dengan orang yang suka betulkan ni. Tak apa, ignorekan saja, senyum saja kat dia, tak ada masalah. Kalau dia betulkan, kita betulkan lah. Kita pun janganlah defensif sangat, kita relax saja. Dia betulkan, kita pun betulkan depan dia. Okey, alhamdulillah, settle. Saya pun pernah dibetulkan oleh orang yang belajar bahasa Arab. Saya betulkan depan dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi bila saya cakap dengan orang Arab relax je, tak ada masalah. Okey, alright. Kita teruskan, insyaAllah. Terus. Dia macam orang belajar tajwid mengaji jugalah. Tajwid tu ialah kita belajar. Tapi kalau ada orang memang lidah dia dah tak berapa sangat lah. Kalau dia dah usaha cukup, jangan sampai dia tak baca Quran pula. Jangan sampai orang lari pula daripada agama pula. Orang putus asa. Itu janganlah macam tu. Kesian kat orang kan. Kena ada 11 khasihan. Ada orang tak kemampuan dia tak sama. Tapi untuk orang yang belajar ni jangan putus asa. Relax saja, tenang. Okey, kita nak kongsi apa hari ni insya-Allah? Ini kita punya senjata, weapon kita bila kita cakap dengan orang Arab, kita kata ana atkallam Arabi shwayya. Ni jadi dia tahulah kita baru belajar. Ana atkallam Arabi shwayya. Kalau dalam dia ana atakallam lughatul arabiyyah qalilan. Lughatul arabiyyah qalilan, lebih kurang. Jadi ana atkallam Arabi shwayya. Ana bermakna saya, atkallam saya bercakap, Arabi Arab, bahasa Arab lah, shwayya. Shwayya bermakna sedikit. Qalilan kalau dalam bahasa Fusha. Ya, ini jadikan sebagai pembuka bicara setiap kali. Ana la astati' an atakallam bil lughatil arabiyyah jayyidan, misal jayyidah. Ana atakallam bil lughatil arabiyyah qalilan ya hi, misal. Tapi kalau kita cakap dalam dialek ijazi, kita kata ana akallam Arabi shwayya. Okey, taib hazawa, asyufukum ala khair. InsyaAllah, arakum ala khair. Ila liqa' ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'an.